Okay, alright. First kali, thank you join kelas ni. Okay, atas permintaan mak lah, mak atau permintaan mak minta bantu. Okay, Ryan untuk matematik, dia kata Ryan agak lemah matematik. Okay, dia tak boleh nak buat test, tak boleh nak belajar ramai-ramai. So, dia nak buat one to one, face to face, one to one begini. So, saya kata, okey lah, kita cuba dulu tengok. Kalau Ryan boleh ikut cara saya, kita boleh proceed lama lah. Kalau rasa tak boleh ikut, tak apalah, kita setakat satu dua kelas dulu cukup lah. Tak apa, kita cuba dulu. Okey, kemudian dimaklumkan bahawa Ryan ni DLP. Okey, saya dah kata dah, saya BI tak pandai. Tapi kalau BM tu insyaAllah. Okey tak? Tapi kita cuba tengok kak. Kalau boleh ikut, ikutlah. Tak ikut, macam biasalah. Nanti kita cuba cari orang lain lah. Okey, alright. So, untuk yang pertama ni, okey, tajuk cerita 4 ni, dia ada 10 topik. Okey, topik yang pertama adalah topik kuadratik. Okey, topik ni adalah topik yang kata orang bukan sukar lah, dia banyak sikit step dia berbanding dengan topik bab 2. Bab 2 tu lebih senang. Okey, tapi tak apalah. Bab ni dulu kalau format lama dia pelajari dalam bab 2. Okey. Tapi kan bila format baru dimasuk dalam bab 1. Bab 2 tu bab 1 yang lama tu dimasuk dalam tentang 3. Okey. Alright. Dalam tajuk ni kita belajar tentang kuadratik sahaja. Okey, apa dia kuadratik? Kuadratik adalah nombor yang berbentuk kuasa 2. Dan dalam topik ni juga kita hanya belajar dalam satu pemberi ubah saja. Maksudnya ada satu huruf je. Kita belajar tentang kuadratik kuasa 2 dalam satu huruf saja. Itu maksud kuadratik dalam satu pemberi ubah. Okey. Kuasa tertingginya 2, kemudian dia punya huruf 1 saja ada. Itu maksud kuadratik dalam satu pemberi ubah. Okey, dalam topik ni, dalam buku teks kita, dia banyak benda kita belajar. Yang pertama adalah kita nak kenal pasti benda tu kuadratik ataupun bukan. Okay, kuadratik satu pemberi ubah tu bukan. Itu yang pertama. Ya. Kita nak kenal pasti. Okay, kenal pasti sama ada benda tu kuadratik dalam satu pemberi ubah ataupun bukan. Itu yang pertama kita belajar dalam topik ni lah, dalam buku teks kita. Yang kedua adalah kita nak kenal pasti fungsi kuadratik tersebut. Ini kata orang apa, tak belajar tak apalah, tak penting sangat untuk SPM pun. Just tahu cukup lah. Okay. Yang ketiga adalah kita nak buat generalisasi. Okay, nak tulis kuadratik tersebut dalam bentuk am. Bentuk am bentuk begini lah. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini adalah bentuk am namanya. Okay. Kita susun benda tersebut daripada yang kuasa 2 kepada yang tak ada kuasa kepada yang nombor saja. Itu adalah bentuk am namanya. Okay. Yang ketiga adalah kita nak bentuk fungsi kuadratik. Okay. Kita dibagikan maklumat, kita bentuk sila-sila tersebut. Yang ni yang penting juga lah ni. Ini penting sebab apa? Sebab kita kena baca soalan tersebut dan kita kena fahamkan untuk kita boleh keluarkan maklumat yang berbentuk kuadratik. Okay. Yang ketiga adalah menerangkan maksud punca. Okay. Kemudian menentukan punca. Inilah dia antara yang penting-penting. Yang penting-penting yang inilah. Okay. Menentukan punca suatu pemfaktoran. Ini penting. Satu. Yang kedua adalah menulis ke bentuk am. Okay. Menulis ke bentuk am. Yang ni. Membuat generalisasi. Yang penting adalah exam. Ini. Kita nak tulis bentuk gini. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah. Inilah dia penting-pentingnya. Okay. Yang lain taklah penting sangat. Just sekadar tahu saja. Okay. Untuk exam, yang inilah dia 3 benda yang kita kena tahulah. Okay. First kali cakap ni. Dia kata situ, ni latihan lah. Okay. Tak faham tanya terus, jangan malu-malu lah. Kalau selaju sangat pun beritahu lah. Okay. Yang pertama sekali lah. M tambah 3M kuasa 2. Adakah dia, soalan tanya, soalan kata, tanda right pada yang benar. Okay. Right yang benar. Pangkal yang palsu berkaitan dengan ungkapan kuadratik. Dia kata, okay, dia nak ungkapan kuadratik. First kali, mesti kuadratik. Yang kedua dia kata, mestilah dalam satu pemberi ubah. So, dia nak mesti kuadratik dan mesti satu pemberi ubah. So, dia kata yang betul, yang benar, tanda right. Yang salah, tanda pangkal. Okay. M tambah 3M square. Adakah dia benar atau palsu? First kita tengok dulu. Kuadratik. Kuadratik ni adalah kuasa 2. First tengok itu dulu. Okay. So kat sini syarat pertama tu memang betul lah. Kita tengok kat situ pun ada 3M kuasa 2. So dia memang kuasa 2. So yang pertama ni dia dah mematuhi lah. Yang ni dia dah mematuhi. Okay. Kuasanya adalah 2. Kuasa tingginya adalah 2. Okay. Kuasa tingginya adalah 2. Okay, alright. So untuk yang pertama ni dia memenuhi syarat. Iaitu kuasa tingginya mesti 2. Okay. Yang kedua dia kata, dia nak satu pemboleh ubah. Maksudnya kalau ada satu huruf je lah. So dekat sini kita tengok, memang ada huruf M saja. So yang ini adalah benar. Tanda lah, benar. Okay. Yang kedua, B. P kurungan 2P square tolak 7. Adakah dia kuadratik? Agak-agak raya kuadratik ke bukan?
Bukan. Kenapa bukan? Tak tahu. Okay, alright. So, dekat sini, kalau ada kurungan apa-apa ni, kita kena buka kurungan dulu. Bila kita buka kurungan, maksudnya P yang kat luar ni, dia akan darab masuk ke dalam. So, P darab 2P square, dia akan dapat 2P kuasa 3. Sebab yang dalam kurungan tu dah ada 2 dah. Tambah P kat luar satu, so jadi P kuasa 3. Kemudian, tolak, okay, yang P kali 7 akan dapat 7P. So, ini bila kita buka kurungan, dapat bentuk yang macam ni. So, kita dapati bahawa dia memang satu huruf, P saja. Tapi kat sini, kuasanya tu, dia 3. So, 3 bukan kuadratik. 3 adalah kubik. So, yang ini adalah bukan. Okay. So, kat sini kalau ada kurungan apa-apa semua, mesti buka kurungan dulu. Okay. Yang ketiga, adakah dia kuadratik? Sama kes juga yang ni. Yang ini pun kita kena kembangkan. Okay, pandai tak nak kembangkan? Tak. Tak. Okay, right. Okay, di sini, kalau sikit lah, nota sikit. Okay, nota sikit. Okay. Kalau kita nak mendarab satu nombor dengan satu kurungan. Contoh. Okay, contoh kita buat kurungan dia, contoh katakan 3 kali dengan, okay, ini contoh je lah. Okay, 3 kali dengan 2 tolak P. Ini contoh. Okay, begini contoh. 3 darab dengan kurungan 2 tolak P. Okay, dia ada satu kurungan sahaja. Okay, dia ada satu kurungan sahaja dengan satu huruf. Okay, yang 3 ni darab masuk dengan yang kurungan 2 tolak P. Okay, bila ada satu kurungan sahaja, bila kita nak darabkan, kita akan melibatkan 2 langkah sahaja. Okay, yang pertama sekali kita buat, yang huruf no biru tu, yang biru tu, darabkan dengan 2, yang merah tu. Dia akan jadi 6. Yang kedua yang biru tu, darab dengan yang huruf tepi tu, P. Dia akan jadi tolak 3P. Okay, ni jawapan dia. Okay, kalau melibatkan pendaraban satu kurungan saja, dia hanya melibatkan 2 pergerakan sahaja. Okay, gerak masuk ke dalam dia, dua benda saja. Itu yang pertama adalah 3 dengan 2 sini. Okay, yang pertama tu adalah 3 dengan 2 kat sini, kita darab masuk. Okay, yang tambah sini. Dan yang kedua adalah 3 dengan P. Ini kalau kes melibatkan satu kurungan sahaja. Okay, dia akan melibatkan 2 operasi saja. Darab masukkan dia. Okay, begini. Satu kat sini, satu lagi lah yang dekat sini lah. Satu lagi lah dekat sini. Okay, 3 dengan P. Itu. Okay, tu kalau melibatkan satu kurungan sahaja. Bentuknya begini ya. Dia akan darab masuk dengan 2 langkah sahaja pergerakan dia. Okay, 3 dengan 2, 3 dengan P. Ini kalau melibatkan satu kurungan sahaja. Okey, kalau melibatkan 2 kurungan pula. Okey, kalau melibatkan 2 kurungan pula. Contoh. Kita buang. Okey, contoh 2 tolak P darab dengan 3P. Contohlah ni. Okey, ni contoh. Okey, 2P contoh. Okey, 2P. Okey, tolak dengan 3. Kemudian darab dengan 3P tambah dengan 5. Contohlah gini. Okey, kali ini dia ada 4, dia ada 2 kotak. Okay. Bila ada 2 kurungan, kita akan melibatkan 4 pergerakan. Okey, 4 pergerakan. Okey, di mana yang pertama adalah melibatkan kotak nombor di depan kotak pertama dengan nombor di belakang kotak kedua. Okey, first kali yang ni. Okey, yang ni dengan yang ni. Ni first pergerakan dia. Kalau melibatkan 2 kurungan, begini langkah dia. Yang pertama adalah kotak nombor merah dengan nombor biru. Okay, yang ni dah belajar semasa form 1 lah, bab 5. Okay, kalau lupa tak apa, kita refresh balik lah. Okay, ini yang pertama. Okay, yang kedua, melibatkan biru ini, merah ini dengan yang hitam ni. Ni step yang kedua, langkah dia. Okay, macam tu. Okay, kemudian step yang ketiga, kita buat yang bawah ni pula.
Yang bawah ni pula. Okey, iaitu hijau. Hijau dengan biru, hijau dengan hitam. Ini adalah pergerakan. Bila melibatkan dua kurungan, kita ada 4 pergerakan. Okey, 4 pergerakan. Yang pertama yang merah tu. Okey, yang pertama tu yang merah tu. Itu yang pertama. Cuba sekalian tu lah. Okay, nak mana dulu pun boleh tapi takut keliru, kita ikut step lah, lebih cantik. Okay. Yang pertama yang ni, okay, merah ni. Okay, bila kita buat merah ni, okay, yang merah ni, 2P darab 3P akan dapat 6P square. Bila kurungan luar ada P, ke dalam P, bila 2P akan jadi P square. Okay, yang ketiga adalah, yang kedua adalah yang garisan warna biru tu. Okay, 2P yang merah darab dengan 5. Ini yang kedua. So, 2P darab 5 akan jadi 10P. Okay, 2P yang merah tu positif, 5 pun positif. Jawapan akan kekal positif lah. 10P. Yang ketiga, yang hijau 3 tu dengan yang biru tu. Ini yang ketiga. Okay, dekat sini tengok, yang 3 tu ada simbol tolak. Yang biru tu tak ada tolak. Jadi simbol tak sama. Bila simbol tak sama, jawapan akan jadi negatif. Dan 3 kali 3P jadi 9P. Dan yang keempat, yang 3 hijau tu dengan 5 yang hitam tu. Ini yang keempat. Ini yang keempat. Yang keempat ni pun sama juga. 3 tu ada negatif. Yang 5 tu positif. Simbol tak sama jadi tolak. Kemudian 3 kali 5, 15. Tu langkah dia lah. Okay. Yang pertama kali ialah bila simbol sama ikut simbol tersebut. Okay. 2P kali 3P. Dua-dua positif. Jawapan pun positif lah. Akan jadi positif 6P square. Kemudian yang merah dengan hitam. 2P darab 5. Okay. Dua-dua simbol sama. Sama jugalah positif 10P. Yang ketiga. Okay. Dia ada negatif. Dia ada positif. Simbol tak sama jadi tolak. Okay. Negatif 9P. Dan yang keempat lah nombor saja 3 dengan 5 simbol tak sama jadi negatif juga. Negatif 15 darabnya. Okey, lepas tu dah tak siap lagi ni. Ni tak siap lagi sebab apa? Sebab belum jadi lagi bentuk yang paling ringkas. Sebab yang biru tu, biru corner ni ada 2. Jadi selesaikanlah dia. Okey, bila kita selesaikan dia 6P tak ada salah, salin balik. 15 salin balik tak ada salah. Okay, cuma yang biru tu. Yang biru tu, dia ada 10P, dia ada 9P. Simbol tak sama. Okay. Bila simbol tak sama, kita ikut simbol nombor yang besar. Yang ni besar. So, yang ini besar. Okay, bila simbol tak sama, kita ikut simbol yang besar, kekalkan dia. Dan nombornya, kita tolak. Jadi 10 tolak 9, akan tinggal 1P sahaja. So, 1 tak tulis tak apa. Jadi gini. Ni baru last kali lah. Ya, itu beza. Ini adalah dua benda yang mana kalau melibatkan satu kurungan, darab masuk 2 kali sahaja. Kalau ada 2 kurungan, darab masuknya ada 4 kali. Okay, ada 4 kali. Okay, lagi satu ialah kalau melibatkan ada kuasa. Okay, ada kuasa. Okay, contoh katakan yang ada kuasa. Ini contoh saja. Okay, contoh saja ni. Okay, katakan dia kata situ. Dia kata sini adalah 4P contohnya tolak dengan 2. Okay. Kuasa 2. Ini contoh. Okay, bila disebut kuasa 2 begini, bila disebut kuasa 2 begini, ini bermaksud yang kotak kurungan ni, bukan kata 3P darab 2 kuasa 2, 9P kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2, positif 4. Bukan gitu. Bila sebut kurungan kuasa 2, maksud kurungan ini dibuat 2 kali. So, 3P tolak 2 dan 3P tolak 2. Itu maksud kuasa 2. Benda kurungan tersebut dibuat 2 kali darabnya. Itu. Dan ini bermaksud akan adalah sebanyak 4 pergerakan. Okey. Akan ada 4 pergerakan. Yang ni betul-betul kena mahir ni sebab ni basic ni. Okey. Ni basic saja. Saya tarik dulu. Okey, so akan ada 4 gerakan. Yang pertama sini, okey. Dan yang kedua yang ni. Benda sama macam tadi, tapi kemudian berbeza ni ialah dia melibatkan ada kuasa 2. So akan dibuat
darab masuk dulu kurungan tersebut dibuat 2 kali kurungannya tu. Bukan kata terus buat 3 kuasa 2 dapat 9 P kuasa 2, 2 kuasa 2 dapat 4, bukan gitu. Okey, dia macam inilah bentuknya. So jadi 3 P dengan P dapat 9 P square. Kemudian 3 P dengan 2, simbol tak sama. Jadi tolak. Tolak. Okey, tolak dengan 6 P. Begitu. Kemudian negatif 2 dengan 3, simbol tak sama juga. Tolak lagi 6 P. Yang keempat, simbol sama. Jadi tambah. Okey, nak tambah apa? Okey. So kat situ 2 darab 2 jadi 4. Dan dekat sini yang biru ini simbolnya sama. Bila simbol sama, kita ikut simbol tersebut. Kita ikut simbol tersebut, kekal dia jadi tolak. Okey. Kemudian nombornya pula kita tambahkan. Jadi 6 dengan 6 jadi 12. P. Okay, ini kes kalau huruf kita tak sama simbol. Okay, bila sama simbol, nombor kita tu kita akan tambahkan. Okay, ikut simbol, nombor tambah. Kalau simbol tak sama, ikut simbol yang besar, nombornya kita tolak. Itu adalah cara untuk mencari jawapan bagi yang ni lah. Okey. Ya. Nanti bahan nanti saya akan share pada Ryan balik. Bila siap ni kita share. So boleh buat rujukan balik lepas ni. Okay, alright. Okay, ni seterusnya. Okay, inilah dia benda-benda yang Ryan dah belajar semasa Ryan Form 1 sebenarnya. Okay, tapi kita refresh balik sebab apa? Sebab kadang-kadang kita terlupa kan. Terlupa kita refresh balik. Ini adalah cara untuk mendarab sesuatu ungkapan. Okay, sama ada satu kurungan, 2 kurungan ataupun yang kuasa 2. Okay. So berbalik pada soalan kita yang awal tadi C tadi. Okay, yang C ini ada 2 kurungan. So bila ada 2 kurungan, kita kembangkan dulu. Bila kita kembangkan, Q dengan 2Q akan jadi 2Q kuasa 2. Okay, itu yang pertama. Kemudian Q dengan 5, simbol tak sama. Tolak 5Q. Kemudian 3 dengan 2Q, simbol sama. Tambah 3 kali 2, 6Q. Dan 3 dengan 5, simbol tak sama. Tolak 3 darab 5, 15. Itu mula-mula. Tapi dekat sini masih belum lagi ringkas. Kita selesaikan ini dulu. Okey, yang ni. Okey, di mana akan jadi 2Q kuasa 2. Kemudian 5 dengan 6, simbol tak sama. Ikut simbol yang besar, iaitu 6. 6 simbol positif. So, tambah. Dan nombornya tolakkan. Jadi 6 tolak 5 tinggal 1Q. So 1 tak tulis tak apa. Tulis Q saja. Kemudian tolak 15. Daripada sini kita tengok kuasanya yes 2. Kuadratik lah. Hurufnya ada Q sahaja. So satu formula ubah lah. So yang ini ialah benar. Okay, yang ketiga, yang D, kes macam contoh soalan ni lah. Bila ada kuasa 2 bermaksud yang N tolak 5 tu dikuasa 2 kan. Ni N tolak 5 ni dibuat 2 kali. N tolak 5. Bila ada 2 kurungan, maksudnya kita akan kembangkan dia dengan 4 pergerakan. Okay, kembangkan dia dengan 4 pergerakan. Okay, so bila buat 4 pergerakan. Okay, bila kita buat 4 pergerakan, kita tengok itu nanti. Okey, yang pertama sekali, N dengan N. Dapatlah N kuasa 2. Okay, kemudian, N darab dengan 5. Simbol tak sama. Tolak 5N. Negatif 5 dengan N. Simbol tak sama. Negatif 5N. Dan 5 dengan 5, simbolnya sama. Jadi tambah. 5 kali 5, 25. Okay, dekat sini, yang ini masih lagi boleh diringkaskan. Okay, negatif 5, negatif 5. Simbol sama, ikut simbol dia. Jadilah N kuasa 2, tolak. Okay, kemudian bila simbol sama, nombor ditambahkan. 5N dengan 5N jadi 10N. Kemudian tambah 25. So dekat sini tengok, kuasa tertingginya 2. Yes, kuadratik. Hurufnya pun ada satu saja, N saja. So ini pun ialah ya juga. Okay, dia adalah kuadratik dalam satu formula ubah. Okay, yang ni sekali pandang pun tahu dah.
Okey. Dia ada huruf X tambah 3. Sini ada pula 2X dengan 5Y. Dah ada 2 huruf dah. Confirm bukan. Okey. Ini confirm bukan. Sebab dia ada huruf X dan huruf Y. Okey, itu sebab dia. Yang ni pun, yang ni pula, adakah dia kuadratik? Sekali pandang nampak macam ya. Tapi kena hati-hati. Sebab di sini, dia bermaksud, kat sini, maksudnya sini, yang X tersebut, yang kat luar tu, X tu, dia kena darabkan dengan 2X tolak 3 kuasa 2. Maksudnya 2 kali. 2X tolak 3. 2 kali. Jadi kalau dekat sini, sini ada X. Okay. X kali 2X akan dapat 2X kuasa 2. Darab lagi dengan 2X lagi. Di sini sekali lalu nampak dah. Ini dia akan menjadi nanti ialah 4X kuasa 3. Sebab apa? Sebab di sini ada X, ada X, ada X. X ni akan jadi kuasa 3 nanti. Kita tak buat habis pun. Kita buat sikit je. Dan memadai lah untuk tentukan bahawa dia bukan kuadratik. Sebab apa bukan kuadratik? Kerana dia ada kuasa 3. X sebut ada 3 kali. Okay, itu yang pertama lah. Mesti pandai untuk kenal pasti sama ada dia kuadratik ataupun bukan. Kuadratik, kuasa tertingginya adalah 2. Dan dia kata satu boleh ubah, mesti ada satu huruf sahaja. Okay? Mesti ada satu huruf sahaja. Tak boleh lebih. Kalau lebih, walaupun dia kuasa 2, dia bukan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay? Untuk mat topik ini, kita hanya belajar yang satu pemboleh ubah sahaja. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua yang kena mahir adalah nak tulis kuadratik tersebut dalam bentuk am. Bentuk am ni apa dia? Bentuk am adalah bentuk yang mana ianya berbentuk AX kuasa 2. Sini bentuknya macam tu. AX kuasa 2. First kali yang ada kuasa. Tambah BX. Yang kedua tu yang tak ada kuasa. Tambah C. Ini namanya adalah bentuk am. Okay. Mula-mula yang ada kuasa. Kemudian yang tak ada kuasa. Yang nombor saja. Itu syarat je lah. Okay, first kali kat sini, kalau sebut bentuk am tu, ingat yang ni lah. First kali lah, mesti ada yang kuasa 2. Ini first kali. Mesti ada kuasa 2. Itulah bentuk am. Okey, seterusnya. Tengok lagi. Okey, bentuk am ni kena pandai lah. Bentuk am, first kali lah, dia mesti ada yang kuasa 2. Yang kedua dia mesti ada yang ada X sahaja. Tak ada kuasa. Tak ada kuasa. First, yang kedua. Yang tak ada kuasa. Dan yang ketiga lah yang C. C lah yang nombor sahaja. Nombor sahaja. Itulah susunan dinamakan sebagai bentuk am. Okey. So dekat sini, dia tak ada apa-apa kurungan pun. Lurus sahaja. Tak ada kurungan apa-apa. Untuk soalan A ni, dia ada kurungan. Bila ada kurungan, okay, macam ni lah. Darab masuk. So, mula-mula kali, 3 darab 2D jadi 6D kuasa 2. Itu first. Kemudian tambah 3 kali 9, 27. Ini dah bentuk am belum? Bentuk am tadi ialah yang ada kuasa kat depan sekali. Betul dah. Yang kedua yang ada huruf saja. Dalam tak ada dah. Tak ada. Tak apa, abaikan. Yang ketiga lah yang nombor saja. So, yang ni dah bentuk am dah namanya. Okay. Ada yang kuasa. First kali kat depan dia. Yang kedua huruf saja. Okay, kat sini tak ada, tak apa. Okay, yang ni aja ada nombor sahaja. Okay. Inilah dia bentuk am. Dan satu lagi ialah lupa. Yang kuning ni wajib nombor positif. Yang kuning ni wajib positif. Okay, yang kuasa 2 ni wajib positif. Kalau bukan positif, dia belum lagi bentuk am. Okay? Mesti positif. Selagi dia tak positif, selagi itulah dia belum bentuk am lagi. Belum dapat markah lagi dalam exam kita. Ini pentinglah kena tahu. Okey, yang kedua B. Yang ni pula tengok. B.
Sama juga, dia ada kurungan. Jadi belum bentuk am. Kembangkan dulu. So ada satu kurungan, dua gerakan. Yang pertama 3F kali 2F jadi 6F kuasa 2. 3F tolak 5 akan jadi negatif 15F. Dah bentuk am belum? Tengok. Bentuk am yang ada kuasa, okey, dah memenuhi kat depan, positif juga. Yang kedua yang ada huruf F sahaja, ada okey, dah ada juga yang ni. Yang ketiga nombor saja. Dalam kes tak ada tak apalah. So maksudnya ini pun sudah bentuk am. Okey, yang ketiga yang ni. G tambah 3, 2G tambah 5. Langkah pertama, ada dua kurungan, 4 gerakan. G2G jadi 2G kuasa 2. G dengan 5 jadilah 5G. 3 dengan 2G jadilah positif 6G. 3 dengan 5 jadilah positif 15. Okay, dia sini simbol sama, senang lah. Follow je. Okay, so dekat sini tengok. 2G square. Okay, ini yang ada kuasa. Okay, ini yang ada kuasa 2. Okay, yang 5G ni yang ada huruf G saja. Yang ni ada 5G saja. Ada huruf G sahaja. Okay, yang ni pun ada huruf G sahaja. Yang ada huruf sahaja. Yang ni pula yang nombor sahaja, 15. Jadi dekat sini belum lagi bentuk am kerana ada dua kotak biru. Kita mesti ada satu kuning, satu biru, satu hijau sahaja. So yang kuning tu tak ada masalah, salin balik sahaja. Okay. Yang biru tu, oleh sebab simbol sama, ikut sahaja simbol dan nombornya kita tambahkan. Jadilah 11. Itu. Ini baru bentuk am. Ada kuning, ada biru, ada hijau. Okey. Sekarang 1 minit. Cuba Ryan buat soalan D. Cuba kembangkan dulu. Kemudian tulis ke bentuk am. Itu yang ada kuasa, yang tak ada kuasa, yang nombor saya. Silakan. Okey, 1 minit cuba. Sekarang 3:29, 3:30 kita tanya jawapan. Okey. Cuba dulu, salah tak apa. Cuba dulu. Kalau ada jawapan boleh beritahu jawapannya. Okey, ada jawapan? Belum. Alright. Ataupun solo kan kita
Okey, cuba cek jawapan ya. Okey, yang pertama sekali adalah 2H darab 4H dapat 8H kuasa 2. First kali. Yang kedua 2H dengan 1, simbol tak sama, tolak 2H. Yang ketiga 5 dengan 4, simbol sama, tambah 20H. Dan yang keempat lah yang nombor saja, 5 dengan 1, simbol tak sama, tolak. 1 kali 5, 5. Itu first kali. So dekat sini ada kuasa 2 sini. Okay, kemudian ada yang nombor, ada yang huruf sahaja sini. Okay, ada satu biru sini dan ada satu biru sini. Okay, kat sini ada dua biru dan ada hijau sini. So dekat biru tu ada 2. Jadi bila ada 2, maksudnya belum mudah lagi lah, belum lagi lah. Jadi selesaikan. Oleh sebab simbol tak sama, ikut simbol yang besar, 20. Simbolnya tambah. So dekat sini nanti kita akan ikut simbol yang besar, tambah, dan yang biru tu, nombor tu tolakkan. Jadi 20 tolak 2, tinggal 18. Okay, tinggal 18 sini. Okay, sama tak jawapan? Tak. Okay, silap kat mana tu? Apa dia kata ni? Dekat mana silap? Jawapan Raya macam mana? Saya tak habis lagi buat tapi dapat 8H2 betul. So that's good. Okey, tak apa. Okey, tapi kena hati-hati kat bahagian yang biru ni lah. Bahagian biru ni selalu akan merangkap pelajar lah. Okey. So dengan ingat sini, kalau operasi darab, simbol sama, tambah, simbol tak sama, tolak. Kemudian bila operasi tambah, tolak, kalau simbol sama, salin simbol tu saja, nombor tambahkan. Kalau simbol tak sama, ikut simbol yang besar, nombor tolakkan. Ini buat nota sikit lah. Sini nota sikit. Okay, ini kalau melibatkan operasi darab. Okay, kalau darab senang, tak masalah. Okay, kalau darab ataupun bahagi, okay, kalau darab ataupun bahagi, okay, kalau darab ataupun bahagi, simbol sama, tambah. Ini senang. Okay, darab, bahagi, dia senang. So, kita sikit kat sini, senang-senang ujuk. Okay, kalau darab ataupun bahagi, okay, dia senang. Okay, di mana kalau simbol sama, okay, simbol sama, dia akan jawapan dia akan jadi positif simbol dia. Okay, kalau simbol beza akan jadi negatif. Simbol beza negatif. Okay, contoh katakan ini sebab nombor biasa lah, nombor biasa. Okay, 3 darab dengan negatif 6. Okay, positif 6. Okay, simbol sama. Bila simbol sama, simbol akan jadi positif, nombor 18. Kalau 3 darab dengan negatif 6. Okay, simbol tak sama, akan jadi negatif. Akan jadi negatif. So, sama dengan negatif 18. Okay, negatif 3 darab positif 6. Sama juga, simbol tak sama, jadi negatif 18. Dan kalau negatif 3 darab dengan negatif 6. Okay, bila simbol sama, akan jadi positif 18. Ini operasi darab. Okay, kalau operasi bahagi pula. Contoh katakan 8 positif 18, okay, dibahagikan dengan, ini contoh, okay, dibahagikan dengan, okay, dibahagikan dengan positif 6. Okay, akan dapat positif 3. Okay, yang kedua. Contoh, positif 18 dibahagikan dengan negatif 6. Simbol tak sama, jadi negatif 3. Okay, yang ketiga, kalau sama juga begini, okay, yang ini negatif, yang ini positif. Okay, dia akan jadi negatif
3 juga. Dan kalau yang ini pula, kalau dia negatif 18 bahagi negatif 6, okey begini, bila simbol sama jadi positif 3. Ini operasi darab dan bahagi. Okey, simbol sama positif, simbol beza negatif. Okey, kalau simbol tambah ataupun tolak, okey, tambah ataupun tolak. Okey, dekat sini kalau simbol sama, okey, kalau simbol sama, okey, jawapannya adalah ikut simbol. Okey, ikut simbol dan nombor tambahkan. Kalau simbol beza, kalau simbol beza, ikut simbol yang besar, okay, ikut simbol besar, kemudian nombor tolak. Okay, ini kena ingatlah, ini basic kali ni. Okay, dah belajar semasa form 1 juga, tajuknya tajuk linear lah. Okay, alright, di mana, contoh gini, contoh katakan positif 7, okay, positif 7 tambah positif 8. Okay, di sini simbol sama. Ikut simbol, nombor tambah. Jadi 15. Kalau positif 7, tolak 9. Okay, simbol tak sama. Ikut simbol yang besar. Kat sini 9 yang besar. Okay, negatif, nombor tolak. Jadi 2. Okay, kalau negatif 7. Kalau negatif 7. Okay, negatif 7. Tambah 9. Okay, ikut simbol. Yang besar 9. Ikut simbol dia. Nombor tolak. Jadi 2. Okay, kalau sini negatif 7, tolak 7. Bila simbolnya sama, okay, tolak dengan tolak ini. Okay, so bila simbol sama, ikut simbol. Dan nombor tambah. So 7 tambah sudah tak lapang ini. Okay, nampak akan jadi 15. Ini adalah operasi tambah tolak. Okay. Kalau ada kurungan-kurungan ni, dia operasi darab. Kalau dia tak ada kurungan, operasi bahagi. Okay. Alright. Ataupun kalau dia buat sini contohnya begini. Okay. Contoh sebab ni. Negatif 7 tambah negatif 5 contohnya. Okay. Kes kat sini contohnya. Di sini adalah operasi darab ni. Ini adalah operasi darab. So, bila simbol tak sama, dia akan jadi simbol tolak. So, negatif 7 tolak 5. Okey, simbol sama, tolak juga 12. Ini contohlah kami melibatkan ni. Kalau ada kurungan, dia adalah operasi pendaraban. Bila pendaraban, simbol tak sama jadi negatif, simbol sama jadi positif. Ini kena ikut. Ini paling penting kali kena ingat. Tak ingat yang ni, kalau tak faham yang ni, ini kan jadi masalah. Okey, alright. Okey, next sambung lagi. Okey. E. Okey. 3 tolak 7K kuasa 2. Okey. Di sini ada nampak kuasa 2. Ini bermaksud yang kurungan ini perlu dibuat sebanyak 2 kali. Itu langkah pertama. Begitu. Okey. Langkah pertama begitu. Dan bila ada 2 kurungan, bermaksud akan ada 4 pergerakan. So, pergerakan pertama yang mana? Okey. Pergerakan pertama ialah 3 dengan 3. Simbol sama. Tambah. Nombor darab macam biasa. Okey, 3 dan 7K di ujung sana tu. Simbol tak sama. Tolak 3, 7, 21K. Negatif 7K kurungan pertama dengan 3 kat tu. Simbol tak sama. Tolak 21K. 7K, 7K. Simbol sama. Tambah 7 dengan 7, 49. K dengan K, K kuasa 2. Okey. Kat sini kena hati-hati. Di sini, okay, yang ini nombor sahaja. Yang ini nombor dan huruf sahaja. Okay. Yang ini nombor dan huruf sahaja. Yang ini yang ada kuasa 2. Jadi dari susunan dia, bentuk am mesti kuning, biru, hijau. Di sini hijau, kuning, biru. So dia belum bentuk am. Jadi kena susun lah. Kena susun lah. Susun. Okey. Susun. Jadi 49 tu bawa ke depan. Kemudian biru dengan biru, simbol sama. Ikut simbol, nombor tambah. Akan jadi tolak dengan 42. Okey. Tolak dengan 42.
Kemudian 9 ikut saja. Tambah 9. Okay, dia tak tukar simbol sebab apa? Dia hanya tolak ke belakang saja. Okey, ini jawapan E lah. Okey, F. F dekat sini, yang depan ni satu operasi, belakang satu operasi. Dia ada dua operasi. So, kena kembangkan dululah. Dia ada dua operasi. Yang pertama kali tu, 3Q dengan Q. 3Q dengan Q4 tu dia ada satu kurungan je. So, 3Q dengan Q, 3Q kuasa 2. Okey, yang ada kuasa. Ikut kalau senang rujuk. Okey, yang kedua, 3Q dengan 4. Simbol sama, tambah 12Q. Tambah lagi 2Q dengan 5, 10Q. 2Q dengan Q, simbol tak sama. 2Q positif, Q negatif. Tolak 2Q kuasa 2. 2Q kuasa 2. Sini kuning sebab ada kuasa. Ya, ini yang nombor saja, huruf saja, huruf nombor di sini. Okey, kan ada 2 kuning dan ada 2 biru. Jadi belumlah bentuk am lagi. Di bentuk am mesti kuning kat depan. Jadi langkah kedua kita ialah bawa ke sana, susunkan. So 3Q dengan 2Q tu. Bawa ke depan. Simbol tak tukar apa-apa. Sebab apa? Sebab kita hanya anjak ke depan je. So yang ini letak di belakang. Di belakang sini. Okey. So apa jadi lepas tu? Apa jadi lepas tu? Kita selesaikanlah. 2 yang kuning, 2 yang biru. 2 yang kuning dan 2 yang biru. Yang kuning tu 3 dengan 2, 3 besar. Ikut simbol yang 3 tu. Jadi positif. 3Q, 2Q. Simbol tak sama, ikut simbol yang besar. 3 tu positif dan nombor tolak. Jadi 3 tolak 2, tinggallah 1Q sahaja. 1 tak payah tulis lah. 1Q kuasa 2. Yang kedua, yang biru tu pula, 12 dengan 10. Senanglah. Sebab apa? Sebab simbol sama. Bila simbol sama, ikut sahaja. Tambah. 12Q, 10Q, jadilah 22Q. Yang ini yang ada nombor sahaja. Ada huruf dan nombor sahaja. Yang ini yang kuasa 2. Tak ada yang nombor saja, tak apalah. Yang penting bentuk A mesti kuning, biru, hijau. Tak ada hijau, tak apalah. Tak ada biru, tak apalah. Tapi kalau ada tiga-tiga, mesti susun kuning, biru, hijau. Terbalik tak boleh. Dan yang kuning tu mesti positif. Okey, alright. Inilah dia bendanya bila kita diminta susun ke dalam bentuk am. Okey, seterusnya bila bentuk am ni, bentuk am tadi macam mana? Bentuk am tadi dah macam ni lah. Bentuk am tadi kita dah belajar tadi, baru kita tahu tadi. Bentuk am adalah bentuk yang mana ada kuasa 2, itu bentuk am. Bentuk am, bentuknya adalah AX kuasa 2. Kemudian tambah BX tambah C. Sama dengan kosong. Ini adalah bentuk am. Bentuk am macam ni. Dia ada kuasa 2. Dia tak ada kuasa. Dia ada nombor sahaja. Dan dia ada huruf. Dia ada kuasa 2. Yang ada AX kuasa 2. Ada yang kuasa 2. Ada yang X sahaja. Dan ada yang nombor sahaja. Di mana? Di mana? A itu ialah nombor yang berada di sebelah kuasa 2. Itulah nilai A. Yang ada sebelah X sahaja, itulah nilai bagi B. Dan yang huruf, yang angka sahaja, itulah nilai bagi C. Ini kena ingat. Yang ada sebelah kuasa 2, nilai bagi A. Yang ada sebelah huruf sahaja, B. Yang ada nombor sahaja ialah C. Dan A, B, C, D itu ikut simbol. Ikut simbol. Kalau dia tolak, maksudnya negatif lah nombor tersebut. Contoh. E kuasa 2 tambah 5E
tolak 14. Okey, di sebelah kuasa 2 tak nampak nombor apa-apa. Bermaksud dia adalah 1. Okay. Tak nampak huruf nombor apa-apa, maksudnya 1. Jadi 1 E kuasa 2. B yang di sebelah huruf saja 5 E. Bermaksud yang B itu ialah 5. Dan C adalah yang nombor sahaja. Dalam tu ada 14. Tetapi dia tolak 14. Bila tolak bermaksud negatif 14. Okey. Ada tolak negatif 14. Okey. Ada tolak negatif. Tak ada tolak. Kalau simu tambah, tak payah tulislah tambah 5. Tak payah tulis gini. Tulis 5 sahaja. Okey. Itu A. Yang B. Yang B pun sama jugalah bendanya. Okey. Sama juga bendanya. Di mana? Di mana? Mana dia lari? Tengok situ. A dia. Yang ni lah. Di sebelah huruf F kuasa 2 tu. A iaitu 3. B yang sebelah F saja. Oleh sebab dia tolak 8 bermaksud negatif 8. Dan kalau dia yang berikutnya nombor saja C, nombor saja ada positif 15, maka dia 15 sahaja. Itu jawapan untuk A, B, C. Cara tentukan. Mesti pandai sebab nanti kita nak cari punca, mesti tahu A, B, C tersebut. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, dekat sini. Oleh sebab dia ada negatif 5G square, maka A kat sini adalah negatif 5. Okay. Ada tolak, ikut saya tolak simbol dia. B sahaja, yang sebelah G tu. Tolak 9G. So, tolak 9G. Okay. Cuma dekat sini, yang ini belum bentuk am. Sebab apa belum? Sebab yang kuning, kat sini susun. Bentuk am je mesti bentuk gini. AX kuasa 2. Yang saya kata buat awal tadi, mesti ada BX, mesti ada BX dan mesti ada C sahaja dan di kanan tu dia kosong sahaja. Tak ada apa-apa nombor. Dan yang kuning ni mesti positif. So dekat sini dia belum lagi bentuk am. Sebab apa belum bentuk am? Sebab yang 5 tu, 5G tu, yang kuasa tu masih negatif dan yang 10 pun terpisah. Selepas sama dengan. Jadi untuk kes yang ni, kita pastikan yang kuasa 2 tu sentiasa positif, maka semua yang sebelah kiri ni pindah ke sebelah kanan. Supaya jadi positif. Okay, bila pindah ke sebelah kanan, 5G square akan jadi negatif 5G square akan jadi positif 5G square. Okay, negatif 9G bila pindah akan jadi positif 9G. Dan 10 itu dia hanya anjak ke belakang. Dia tak dipindahkan lepas sama dengan. Jadi simbol tu kekal. Tambah 10. Bila yang kiri semua dipindahkan, maka yang sebelah kiri tu tinggallah kosong. Okay. Bila semua pindah ke sebelah satu tempat, sebelah kiri kosong lah. Bentuk gini. Okay, sekarang barulah nampak dianya berbentuk am. Iaitu ada kuasa, okay, ada nombor sahaja, ada nombor dan huruf sahaja dan ada angka sahaja. Barulah dia bentuk am, okay. Bentuk am AX kuasa 2 yang kuning tambah BX yang biru tambah C yang hijau dan mesti buat sama dengan kosong. Lepas sini kita dapat nampaklah A dia ialah 5, B dia ialah 9 dan C dia adalah 10. Itu cara dia. Okay, next seterusnya soalan D. D pun sama juga. D pun sama juga di mana kiri kanan ada huruf. Tak boleh macam ni. Ini belum bentuk am. Susun dulu. Nak susun, nak pindah yang mana? 6M square, 2M square. 2M lah kecil. Bila yang kecil tu, maka yang kecil ni pindahkan ke sebelah yang besar tu. Jadi pindah satu. Sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri.
So apa jadi? Jadi apa kat situ? Jadi macam ni lah. Okay, first kali 6M kuasa 2 tak pindah mana-mana, kekal simbol dia gitu. 2M kuasa 2 bila pindahkan lepas sama dengannya, simbol tukar. 2M kuasa 2. 10M anjak sikit ke depan, tak lepas sama dengan, kekal 10M. 3M pindah ke sebelah kiri, lepas sama dengan, simbol bertukar, tolak 3M. Bila semua pindah, apa jadi sebelah kanan? Sama dengan kosong. Okay, so dekat sini, yang ini ada yang kuning. Okay, ada dua kuning. Satu 6M square, satu lagi negatif 2M square. So ada dua kuning. Biru ada 10M dan ada negatif 3M sini. Ada dua biru. Jadi ini pun masih lagi belum bentuk am. Jadi 6M dengan 2M. Huruf yang besar adalah 6. Ikut simbol. Bila ikut simbol, nombor tolakkan. Jadi 6 tolak 2 tinggal 4M kuasa 2. Biru 10, biru 3. Ikut simbol. Positif. Nombor tolak 10 tolak 3 tinggal 7M. Bila semua pindah, kanan tinggal kosong lah. Okey, kanan tinggal kosong. Okey, sekarang ni dia ada satu kuning dan satu biru sahaja. Maka ianya barulah bentuk am, iaitu yang ini yang ada kuasa, yang ini yang tak ada kuasa. Yang nombor tu tidak ada. Tak ada tak apalah, tak ada masalah, okey je. Okey. Tak adalah. So dari sini kita pun tahu A dia adalah 4. B dia adalah 7. C dia tak ada. Kosong. C itu ialah yang huruf saja. Dan nombor saja sebelum sama dengan. Okey, itu soalan D. Next, tengok lagi. Okey, yang ni pula kita tengok. Okey, tengok yang ni. Okey, kali ni sama juga. Dia ada X tolak 4 kuasa 2 sama dengan 12. Okey, yang ni pun sama juga. Dia belum lagi bentuk am kerana masih ada kurungan-kurungan. Tugas kita ialah hilangkan kurungan. Bila nak hilangkan kurungan, apa kita kena buat? Kenalah kembangkan dia. Nak kembangkan macam mana? Okey. Oleh sebab X tolak 4 kuasa 2 bermaksud kurungan X tolak 4 dibuat 2 kali. Itu yang pertama. Kemudian sama dengan 12. Okey, bila ada dua kurungan, 4 pergerakan. Gerakan pertama, X dengan X. Simbol sama, X. Okey, simbol sama, X kuasa 2. Itu yang pertama. Yang kedua, X dengan 4. Okey, simbol tak sama, tolak. Okey, tolak 4X. Yang ketiga, negatif 4 dengan X. Simbol tak sama, tolak 4X. Yang keempat, negatif 4, negatif 4. Simbol sama, tambah. 4 kali 4, 16. Dan 12 ni, kalau nak buat bentuk am, kita terus pindahkan ke sebelah kanan, sebelah kiri, supaya kanan sentiasa kosong. So, pindahkan ke sebelah kanan siap, sebelah kiri siap. Jadilah tolak 12. Bila semua pindah, maka kanan kosong. Okay, dekat sini ada satu kotak kuning. Okay. Ada satu kotak, ada satu kotak biru. Ada dua kotak biru yang sama bentuk lah, ada huruf. Dan ada dua kotak hijau, 16 dan juga 12 tolak. So belum bentuk am lah.
Bentuk am macam mana? Okey, bentuk am X yang kuning tak ada masalah. Salin balik pada satu je. Yang biru tu oleh sebab simbol sama, maka ikut simbol nombor tambah jadi 8. Okey, yang hijau simbol tak sama. Ikut simbol yang besar 16 tambah nombor tolakkan. 12 tolak 6 tolak 16 tolak 12 tinggal 4. Okey? Nah, baru selesai. Ada kuning, biru, hijau. So daripada sini kita pun tahulah. Yang A tu yang sebelah kuasa 2. Tak nampak nombor pun. Dia 1. P yang warna biru. Warna biru. Okey. Tolak 8 bermaksud negatif 8. Okay. C yang hijau tambah 4 bermaksud 4 sajalah. Tak tulis apa kata positif tak apa. Okey, itu kalau melibatkan kuasa. Okey, kalau melibatkan pecahan pula, per pula. Bila per, yang sebelah kanan tu merujuk kepada semua sekali. Maksudnya yang ini kita pindahkan naik ke atas. Kalau ada per naik ke atas, naik ke sini. Okey, bila naik ke sini apa jadi? Okey, bila naik ke sini apa jadi? Dia akan melibatkan operasi darab. Okey, jadi apa yang kena jadi itu? Jadi yang atas tak buat apa-apa. M kuasa 2. Ini tak ada masalah apa-apa. Okey. M kuasa 2 tak ada masalah apa-apa. Salin je. Okey, sama dengan 3 dipindahkan. Okey, ada gitu 3. 4M tolak 2 nombor yang asal lah. Okey, sekarang M kuasa 2 salin balik je lah. Okey, sama dengan 3 darab masuk 12M. 3 darab masuk dengan 2 tolak 6. Okey, tolak 6. Okey, bila tolak 6 kat situ, okey, oleh sebab kita nak bentuk am, tapi yang kat sini kiri kanan ada nombor, ada huruf. Kita nak sebelah saja, sebelah buku tersebut mesti kosong. So dekat sini oleh sebab M ni sudah positif, maksudnya dah settle tentang dia. Maka yang sebelah kiri kanan lah kita bawa pindah ke sebelah kiri. Okey, semua kali. Pindah sebelah kiri. Supaya yang kuning tu sentiasa kekal positif. So, M kuasa 2 kita kekalkan dia. Okey, lepas tu 12 kita pindahkan dia. Okey, mula-mula kali M tu kita kekalkan dia. M kita kekalkan dia. Okey, 12 pindah. Tolak 12M. Okay. Tolak 12M. 12M. 6 pindah. Positif 6. Bila semua pindah, kanan jadi kosong. Okay. Sekarang kita tengoklah. Sekarang ni kita tengok sini. Kita boleh dapati bahawa ada satu kotak kuning. Ada satu kotak biru. Dan ada satu kotak hijau sahaja. Jadi ini bermaksud bentuk am kita sudah tepat lah. Sudah tepat. Okey, so dari sini yang kuning tu nilai M dia ialah 1. 1. B yang biru tu tolak 12M. Maksudnya negatif 12. Negatif 12. Yang ketiga yang hijau sahaja positif 6. So tulislah 6 saja. Tak payah tulis positif. Okey. Gitu. Okey. Tengoklah dia ada banyak contoh lah. Ada bentuk yang direct bagi, okay, ada bentuk yang mana bagi bentuk yang kuasa 2 tu negatif, ada yang bagi kiri kanan, okay, ada yang melibatkan kuasa 2, ada yang melibatkan pecahan begini, okay. Ada juga melibatkan macam ni. Pecahan gini juga. Okay, pecahlah macam mana sekalipun, cara tetap sama. Yang pertama sekali, semua yang di bawah tu, okay, semua yang di bawah ni, kita pindahkan pergi ke sebelah atas. Okay.
Okey, semua nombor di bawah ni pindah naikkan ke atas. Bila pindah naik ke atas, apa jadi? Jadilah operasi darab. Okey, so langkah pertama kita dari situ, 2P kuasa 2 tak ubah apa-apa, kekalkan dia. Tolak dengan 8P pun sama juga, kekalkan dia. Okey, sebelah kanan sama dengan 3, kekalkan dia. Cuma yang kotak segi empat besar tu, semua kali pindah ke kanan, jadilah 1 tolak P. Itu. Kemudian kembangkan. Yang ni tak ada masalah. 2P kuasa 2 tak ada masalah. Tolak dengan 8P pun tak ada masalah. Sama dengan 3 kali 1, 3. Kemudian 3 kali P, negatif 3P. Kenapa negatif? Sebabnya ialah simbol tak sama. 3 positif, P negatif. Jadi macam itu. Di sini tengok, yang ini adalah kuasa 2. Yang ini adalah P-nya. Tapi yang ini pun ada P-nya juga. So tak lengkap lagi lah. Ini yang nombor saja. So 2P. Yang kuning tak ada masalah. Salin balik saja. Mula-mula. Kemudian 3P sebelah kiri kanan tu pindahkan ke sebelah kiri, jadilah positif 3. Dan 3 ni pindah ke kanan, pindah ke kiri, jadilah tolak. Bila semua pindah, kanan jadi kosong. So dekat sini kita tengok. Dekat sini kita tengok yang biru ada 2. Jadi belum lengkap lagi lah kita punya yang kerja. Sorry. Seterusnya tengok. 2P kuasa 2 tak ada masalah. Salin balik saja. 8 dengan 3. Yang besar ialah 8. Ikut simbol yang besar, nombor tolakkan. So 8 tolak 3 tinggal 5. Itu. So dari sini, nampaklah kita punya jawapan kita. A dia adalah 2. P dia negatif 5. C dia negatif 3. Siap itu. Yang berikutnya, H. Ada pecahan kiri kanan. Ini macam operasi pecahan biasa kita. Iaitu kita kan darab silang. So yang bawah pergi atas, atas pergi bawah. Ini pergi atas. Yang ni pergi atas. Itu ya. Kes yang pertama lah. Darab silangkan dia. So apa jadi kat situ? Jadilah macam ni. Yang sebelah atas tu, asalnya Q. Q tu akan didarabkan dengan Q tolak 1 yang di bawah sebelah kanan. Sama dengan 4 Q. 7 tolak Q. Alright. So ada kurungan-kurungan ni. Belumlah am lagi. Kiri ada 1 kurung, kanan 1 kurung. Maksudnya ada 1 kurungan. Jadi pergerakannya 2 gerakan. Q dengan Q, Q kuasa 2. Q dengan 1, negatif Q. Negatif Q. 4 dengan 7, 28. 4 dengan Q, 4Q. Mula-mula kat situ. Lepas tu apa jadi pula? Apa jadi lepas tu? Tengok lagi.
Okey. Sini ada kuningnya. Tak ada masalah. Okay, ada satu saja. Alhamdulillah. Okey. Itu saja. Sini ada biru. Sini pun ada biru juga. Sini ada hijau. Sikit. Okey. Sekarang ada 2 biru. Tak satu lagi lah. Kuning ada satu. Salin balik saja. Okey. Salin balik saja. Kuning tu salin balik saja. Sebab ada satu je pun. Okey. Yang ini salin balik juga. Tolak Q. Okey. Oh, sorry. Tolak Q. Kemudian 4Q tu pindah sebelah kiri supaya kanan kosong. So 4 tu negatif. Bila pindah positif lah. Positif 4Q. Okay, lepas tu negatif 28. Dia pindah jadi negatif 28. Okey, 4Q tadi. Okey, selesai kita. Okey, so kat sini biru masih ada lagi 2 kotak. Belum lengkap lagi. Okey, lengkapkan dia. Lengkapkan dia. Tengok. Yang biru tu simbol tak sama. Bila simbol tak sama, ikutlah simbol yang besar. Yang besar simbolnya adalah tambah 4Q. Jadi ikut simbol dia. Yang kuning tak ada masalah. Kekallah dia. 1. Yang biru tu. Tadi. Kita ada 4Q dan ada Q. Ikut simbol yang besar. 4 dah besar. Ikut simbol positif dia. Nombor tolakkan. Jadi 4Q tolak Q. Tinggal 3Q. Tinggal 3. Dan C yang nombor saja. Negatif 28. Negatif 28. Okey. Ini adalah bentuk AM namanya. Okey. Setakat ni kalau kita buat macam ni. Kalau exam kita nanti. Kita baru dapat 1 markah baru. Kalau pergi SPM. Okay, kita belajar apa kita belajar sekarang ni. Dia baru 1 markah yang untuk SPM nanti. Masih banyak lagi lah. Okey. So yang pertama tadi kita tahulah. Kenal pasti bentuk tu kuadratik pembukaan. Dah satu berubah. Yang kedua kita nak kembangkan apa kita dah belajar dah. Kembang tadi. Okay, dan susun ke bentuk AM. Dah belajar tadi dah. Ini kes yang ni kes tidak ada sama dengan. Okey. Yang nombor 3 ni ada libatkan sama dengan. Bila ada libatkan sama dengan, yang sebelah kanan tu mesti buat sama dengan kosong. Okay, alright. Okay, yang keempat. Soalan kata apa? Tuliskan satu fungsi kuadratik. Clue sejenak ialah kuadratik yang ada kuasa 2. Okay, yang ada kuasa 2. Okey, so dekat sini kita kena mahir, kena faham apa yang soalan tu tulis. Sebab soalan exam kan ni banyak betul-betul ayat. Okey, umur Nadia didarab dengan umur Nadia sekali lagi, kemudian tolak 10 kali umur Nadia, hasilnya 96. Okey, macam mana ayat matematik dia? Cuba Raya bagi jawapan. Umur Nadia darab umur Nadia sekali lagi, kemudian tolak 10 kali umur Nadia, hasil 96. Okey, macam mana ayat dia? Ayat bentuk gini. Bentuk matematik gini. Saya jawapan dia, Ryan cuba bagi. Umur Nadia darab umur Nadia ditolak dengan 10 kali umur Nadia, hasilnya adalah 96. Okey, macam mana ayat dia? Kita boleh wakilkan dengan huruf X, tak kisah pun. Okey, sekarang ni kita tak tahu umur Nadia. Okey? Kita gunalah huruf satu.
huruf X ke huruf Y ke tak kisahlah, gunalah apa huruf pun. Okey. Katakanlah, ni katakan umur Nadia, okey, ialah X. Kita guna huruf X. Jadi dia kata umur Nadia X didarabkan dengan umur Nadia sekali lagi. Maksudnya X darab X. Okey? X darab X. Kemudian dia kata, kemudian ditolak 10 kali umur Nadia. 10 kali umur Nadia. Lagi tu. Dan hasilnya ialah 96. Okey, hasilnya ialah 96. Begini ayat dia. Tapi soalan kata buat satu fungsi kuadratik. Ini belum kuadratik. Sebab apa belum kuadratik? Tak nampak kuasa 2. Okay, tak nampak kuasa 2. Jadi kita kembangkanlah. Jadi X kali X dapatlah X kuasa 2. Okay, dah nampaklah kuadratik sini. Kemudian tolak 10X. Tolak 10 kali X. Tolak 10X. Okay, kemudian sama dengan 96. Inilah dia bentuk dia. Okay, dia kata buat fungsi kuadratik, inilah bentuk dia. Dia mesti nak nampak dia kuasa 2 tu. Okay, berikutnya. Jisim Sofia kurang 5 kg berbanding jisim abangnya. Itu maklumat pertama. Dan dia kata hasil darab jisim Sofia dengan abangnya adalah sama dengan purata jisim bagi sekumpulan rakan-rakan Sofia. Diberi purata jisim rakan Sofia ialah 60. Tulis satu ungkapan kuadratik. Saya tak tulis. Dia kata hasil darab umur Sofia dengan abang dia sama nilai dengan purata jisim umur rakan-rakan Sofia. Berapakah jisim? Okay. Macam nak tulis ayat dia supaya jadi satu ayat matematik yang cantik lah. Ada idea? Cuba. Tak ada. Okay, alright. Okay, berapakah umur abang dia? Okay, berapa umur abang dia? Kita tak tahu. Okay. So, first kali kita tengoklah umur abang dia. Katakanlah. Katakanlah. Ini tak tulis ni ya. Katakanlah. Okay. Katakan umur abang dia, abang Sofia tu, ialah X. Contohnya lah. Okay. Dia kata tu hasil darab jisim Sofia. Umur lah Sofia. Jisim. Okay. Hasil darab jisim Sofia dan abangnya. Okay. Abang dia X. Dan darab dengan Sofia. Sofia pula dia kata kurang 5 kilo. Kurang 5 kilo maksudnya berat abang dia. Abang dia X tadi tapi berat dia kurang 5 kilo. Tolak 5. Dan hasil darab ini dia kata adalah sama dengan purata jisim purata jisim rakan-rakan Sofia. Purata jisim rakan-rakan dia pula berapa? 60. Ini ayat dia. Okay, kemudian kembangkanlah. Dapatlah X kuasa 2. Okay, tolak dengan 5X. Sama dengan 60. Inilah ayat dia. Okay, itu ayat dia. Okay. C. Diberi panjang dan lebar sebuah bekas berbentuk segi 4 tepat. Cluenya adalah segi 4 tepat. Clue yang pertama. Yang kedua dia kata panjangnya, okay, panjangnya dia kata ialah 4x tambah 7 cm. Ini panjang dia. Lebar dia dibagi juga di situ ialah x tolak 3. Dan soalan kata tuliskan luasnya. Soalan kata tulis luas. Dia nak luas bekas itu. Jadi kenalah guna formula luas segi 4. Segi 4 saja formula dia.
panjang darab lebar. So darab je lah. Okay, darabkan saja. Boleh dapat jawapan. Nah, cuba darabkan. Okay, so formula luas iaitu A, luas sama dengan panjang. Okay, panjang. Panjang tadi ialah 4x tambah 7. Lebar dia x tolak 3. Ayat dia lah. Okay, x tolak 3. Dan soalan minta kata apa? Soalan minta dalam bentuk kuadratik. Jadi kembangkanlah macam tu. Ada 2 kurungan, gerakkan 4x dengan x, 4x kuasa 2. 4x dengan 3 simbol tak sama, tolak 12x. 7 dengan x simbol sama, tambah 7x. 7 dengan 3 simbol tak sama, tolak 21. Okay, kita ada warna kuning yang ada kuasa. Kita ada yang warna biru yang tak ada kuasa. Okay, ada 2 yang biru. Dan kita ada 1 yang hijau yang nombor saja. Okay, jadi belum kuadratik lagi. A sama dengan 4x kuasa 2 salin semula. Okay. 12, 7. Simbol tak sama. Ikut simbol yang besar. 12. Ikut simbol tolak. Nombor tolakkan. 12 tolak 7. Tinggal 5. Okey. Baru siap. Ini cara untuk menulis ke bentuk kuadratik. Okey. Satu lagi. Tuliskan. Dia minta kata apa? Tulis satu persamaan kuadratik. Dia nak persamaan kuadratik. Maksudnya berbentuk kuasa 2. Okey, menggambarkan hubungan antara sisi PR dengan PQ dan QR. Ini maklumat dia. Dia nak yang ni. Apa hubungan PR 50 ni dengan PQ dan QR? Kalau tengok dekat sini, PR tu ialah hypotenuse. Dah belajar dalam bab 13 form 1. Okey, 50 tu ialah hypotenuse. Iaitu sisi yang paling panjang sekali. Dan nak cari sisi paling panjang, caranya ialah nak cari sisi yang paling panjang, caranya ialah 2 sisi yang pendek tu kita kuasa 2kan dia. Ini dah belajar dalam teorem Pythagoras bab 13 form 1. Okay, so untuk cari panjang PR tu, okay, clue sini lah. Ini formula hypotenuse ya. PR kuasa 2, dia akan sama nilai dengan PQ kuasa 2 ditambah dengan QR kuasa 2. Ini formula teorem Pythagoras. Okay, panjang PR ni kuasa 2, dia sama nilai dengan panjang PQ kuasa 2 dan QR kuasa 2. Lepas tu, ganti nilai. PR berapa? PR 50. Kuasa berapa? Kuasa 2. Sama dengan. Sama dengan. PQ berapa? PQ 4x tambah 2. Di kuasa 2 kan? Ikut soalan atas. Tambah dengan QR berapa? QR 7x tolak 9. Juga di kuasa 2 kan? Sekali lalu begitu. Okey. Oleh sebab dia nak dalam kuadratik, kita ada 2 kurungan, belumlah kuadratik lengkap lagi. Jadi kembangkan dia. Okey, 50 kuasa 2.
2,500 sama dengan. Okey, yang ini dibuat 2 kali kurungnya. Okey, sekali, 2 kali. Tambah dengan yang ini pun dikurungkan ni pun 2 kali juga pergerakannya. Okey, 2 yang ini kena kembangkan, 2 yang ini kena kembangkan. Okey, apa jadi lepas tu? Okey, 2,500 sama dengan 4x dengan 4x, 16x kuasa 2. 4x dengan 2, simbol sama senanglah. Tambah dengan 8x. 2 dengan 4x, tambah 8x. Okay, 2 dengan 2, tambah 4. Itu yang sebelah merah. Okay, sebelah merah. Okay, sebelah merah, dia ada 1 kuning, 2 biru, 1 hijau. Okay, 2 kuning, 1 kuning, 2 biru, 1 hijau. Okey, yang biru pula pun sama juga. Tambahkan 7x dengan 7x. Simbol sama. Tambah 49x kuasa 2. 7x dengan 9. Simbol tak sama. Tolak 63x. 9 dengan 7. Simbol tak sama. Tolak 63x. Kemudian 9 dengan 9. Simbol sama. Tambah 81. Okey, sini pun ada juga 1 kotak kuning, 2 kotak biru dan 1 kotak hijau. Oleh sebab sebanyak kotak dia, kita kumpulkan jadi 1 kotak kuning, 1 biru dan 1 hijau sahaja. Okey, so apa jadi kat situ? 2,500 sama dengan 16x kuasa 2. Okey, gini. Susunkan dia. Okey, yang ini letaklah di depan. Sini. Okey, 8x, 8x. Okey, yang ini letaklah ke depan. Okey, sini. Gitu. Kemudian yang ini pun sama juga ni. Susunlah kat belakang tu. Barulah nampak kuning, biru, hijau. Okey. Yang kuning. Yang kuning simbol sama. Okey, simbol sama, ikutlah simbol dia. Okey, ikut simbol dia. So bila ikut simbol dia apa jadi? 2,500 sama dengan 1649 65 X kuasa 2. Biru. Okey, biru. 88 tolak 63. Okey, takut silap, guna kalkulator, ikut saja simbol tu. Okey, positif 8 tolak 63 tolak 63. Dapat gitu. Negatif 110. Okey, negatif 110 kat sini. X. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Hijau. Simbol sama senanglah. Okey, simbol sama senang. 81 tambah 4 jadi 85. Barulah ada kuning, biru, hijau. Barulah bentuk am dia. Bentuk kuadratik pun dia. Okey, alright. Dan E pula seorang kata apa? E pula kata ungkap luas juga. Dia nak luas juga. Luas apa? Luas kolam itu. Okey. Dan jangan lupa, dia nak dalam, ni cm kita buang lah. Dalam meter. Bukan cm. Meter. Ungkap luas dalam meter kolam itu. Okey. First sekali ialah bentuknya adalah bentuk trapezium. Okey. Trapezium. So kena ingat formula lah. Okey, formula trapezium macam mana kita kena ingat lah. Okey, formula trapezium ialah okey.
formula trapezium ialah, ni kita kena pandai ya. Ialah formula trapezium. Formula trapezium ialah 1/2 darab dengan 2 garisan yang selari, kemudian darab dengan tinggi dia. Ini adalah formula bagi trapezium. Setengah tambah dengan 2 garisan selari. Dalam kes ni, yang selari adalah yang ni lah. Yang atas sini, 1. Dan bawahnya. Inilah yang selari namanya. Dia sama lurus sahaja. Itu maksud selari lah. So dekat sini apa jadi? Kita masuk maklumat. Yang pertama sekali, luasnya adalah L sama dengan. Yang selari sini adalah atasnya adalah 4X tambah 2. Dia tambah dengan bawahnya 25. Tingginya 4X. Itu langkah pertama. Ganti-ganti sahaja. Lepas tu L sama dengan, selesai lah ni. Selesai ni. 2 ni kita boleh potong. 2 ni kita boleh potong. Potong dengan ini. Tinggal 2. Ini jadi 27 dalam ni. Ada 2 kurungan, tapi yang sebelah kurungan satu tu dia ada 1 nombor je. Darab macam biasa je lah. Alright. So L sama dengan 4X kali 2X, 8X kuasa 2. 27 kali 2X dapat 54X sahaja. Ini bentuk dia, selesai. Last sekali. So kita berhenti untuk kali ni. Right. Ni yang biru, yang kuning, ni yang biru. F. Clue kata apa? Clue kata sebuah segi 4 tepat dengan sebuah segi 3 sama kaki. Sama kaki dia kata. Dia kata itu adalah diberi luas segi 3 sama kaki ialah 3 kali luas segi 4 itu. Ialah kurang 3 kali segi 4 itu. Ungkap luas. Ni kita kena faham ni. Dia kata luas segi 3 sama kaki. Ni maklumat penting. Dia kata adalah kurang 3 kali luas segi 4 itu. Kena faham ayat ni. Berapakah nilai luas segi 4 itu? Luas segi 4 ialah panjang darab lebar. Tulis dulu. Luas segi 4 ialah panjang, iaitu 11X tambah 4. Lebar 3X tambah 6. Kemana tu tak apa, saya tu. Sama dengan 11 kali 3, 33X kuasa 2. 11 kali 6, 66X. 4 kali 3, 12X. 4 dengan 6, 24. Sama dengan, sebab belakangan, ini yang kuasa 2, kuning. Ini yang biru. Ada 2 lah yang biru kat sini. 1 hijau. So yang biru belum selesai. Sila selesaikan. Bila selesaikan, oleh sebab simbolnya sama, tambah hurufnya tambah juga 78 kat sini.
Okey, ini baru luas segi 4. Soalan bukan minta cari luas segi 4, soalan minta cari luas segi 3. Luas segi 3 dia kata, okey, soalan kata luas segi 3 sama kaki. Okey, dia kata adalah kurang 3 kali. Kurang 3 kali luas segi 4 itu. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, macam mana kita nak buat luas dia? Dia kata kurang 3 kali luas segi 4 itu. Okey, macam mana kita nak buat ayat dia? Okey, macam mana kita nak buat soalan dia? Dia kata luas segi 4 segi 3 tu kurang 3 kali luas segi 4. Okey, macam mana ayat dia? Luas segi 3 adalah kurang 3 kali luas segi 4. Maksudnya segi 4 tu besar lah. Segi 3 tu kecil. Macam mana buat? Okey, di sini bermaksud kita ambil yang tadi, tapi kita akan buat 1/3 kat sini. 1/3. Okey, segi 3 tu adalah 1/3 daripada luas segi 4 ini. Ni ayat dia lah. Tu ayat dia gitu. Okey, luas segi 3 tu adalah kurang 3 kali luas segi 4. Itu. Ni bentuk dia. Okey, kena pandai ayat dia. Okey, so untuk hari ini kita dah belajar separuh daripada silibus kita, iaitu sampai tahap menulis ungkapan, menulis kebentuk am dan juga mengembangkan dan juga menghuraikanlah. Okey, mengenal pasti. Okey, so untuk kelas yang akan datang, insya-Allah kita cuba buat bahagian yang paling penting lah, paling beri markah, iaitu bahagian menyelesaikan mencari punca. Inilah bahagian yang paling penting ni. Okey, jadi untuk baki ni, okey, kita akan buat pada kelas minggu depan. Tapi nak buat dulu pun boleh, tak salah. Okey. Cuma untuk nombor 5 ni Raya buat sendiri. Sebab apa? Sebab dia senang. Satu-satu je. Contoh yang ni, dia nak uji tengok. Adakah 6 ni punca kepada dia? Adakah 4 negatif ni punca dia? So cara senang. Untuk 6 ni, kita cuma gantikan X tu dengan 6. So 6 kuasa 2. 6 kuasa 2. Kemudian tambah ni. Setiap nilai X tu gantikan dengan 6. Kemudian tolak 12. Dapat tak kosong? Kalau dapat, dia punca lah. Kalau untuk kes ni, kita buat. Okey. 6 kuasa 2. 6 kuasa 2. Okey. Ditambah dengan 6. Ditolak dengan 12. Dia akan dapat 30. Dia tak sama dengan kosong. Okey. Ini dapat 30. Jadi dia tak sama dengan kosong. Bila tak sama dengan kosong, maka dia bukan punca lah. So dia bukan punca. Sinilah. Untuk yang ni pula, cara sama, tapi setiap nilai X tu gantikan dengan 4. Negatif. Okay, negatif 4 sini. Okay, negatif 4 sini. Kemudian tolak 12 ni. Dapat tak dia 12? Kita test tengok. Okay, negatif 4 dikuasa 2 kan. Tambah negatif 4. Kemudian tolak dengan 12. Okey, akan dapat kosong. Akan dapat kosong. Jadi bila dia sama dengan kosong, jadi dia adalah punca lah. Okay. Semua sama. Okey. So, soalan B, C dan D. B dan C ni akhirnya buat sendirilah kat sini. Dua ni buat sendiri dulu. Ganti nilai saja. Kalau dapat sama dengan kosong, dia punca. Tak dapat sama kosong, dia bukan punca. Dan next week kita akan sambung dengan bahagian part yang terakhir ni. Part fakturkan dan juga part selesaikan. Inilah part yang paling penting dalam SPM kita. Ni. Yang ni paling penting sekali. Part selesaikan. Markahnya 4 dalam SPM nanti. Ni kita akan buat kelas akan datang. So untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Bahan ni saya akan share sekejap lagi. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama.